Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin. Ayuh, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian agar dipermudahkan segala urusan di mana saja para penonton berada, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung semula pengajian kita yang semalam. Semalam kita telah mengupas topik tafsir dan taranum surah Az-Zumar. Kita sambung ayat yang semalam, iaitu ayat 70 sehingga ayat yang 72 yang akan dikendalikan oleh saya dan Ifahmi, dan juga bersama dengan saya iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ini Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Sehat Alhamdulillah. Sehat seperti biasa. Masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi ke program kita pada pagi ini, kita minta kepada para penonton untuk sediakan mushaf. Kalau ada tafsir seperti tafsir kita ni Ustaz, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, lagi bagus seperti tafsir ni. Kalau ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, lagi baguslah. Tapi kalau tak ada, gunalah mushaf yang biasa pun tidak ada masalah, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak memulakan program kita pada pagi ini Ustaz, kita seperti biasalah, kalau dengan saya kita kena buat regangan sikit Ustaz. Kita kena buat regangan sikit. Mungkin ada baru bangun kan, baru bangun terlajak subuh pun ada ke. Mungkin ada yang terlajak ke apa. Kita nak biar hilangkan mengantuk tu, kita nak sambung pengajian kita ni dalam keadaan yang segar, insya-Allah. Jadi kita nak kita dah banyak-banyak otot kita dah kenal ni. Kita nak kenal otot yang terbaru pada hari ini, iaitu otot frontalis Ustaz. Frontalis. Frontalis ni kat mana? Dekat bahagian dahi kita tuan-tuan. Dekat bahagian dahi ni, kawasan dahi ni, luas ni dipanggil sebagai frontalis. Jadi seperti biasa, saya nak tuan-tuan ambil jari tuan-tuan, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan letakkan di dahi tuan-tuan, urut 3 kali tuan-tuan. Sambil baca tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tak segar juga, seperti biasalah, ambillah kopi ke apa ke, minumlah untuk kita segarkan diri kita pada pagi ini. Baik, tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita nak terus kepada topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 70 hingga 72. Semalam Ustaz membawakan ayat Al-Quran surah Az-Zumar ini dengan taranum bayati Ustaz. Hari ini Ustaz nak buat taranum apa Ustaz?
Hari ini kita nak bawa taranum lagu Nahwan, Maqam Nahwan. Maqam Nahwan. Baik-baik, Kita Ustaz, buat silakan. Maqam Nahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan semua berada dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini sehat-sehat hendaknya, dan kita mulakan pagi ini dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah kerana telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan sementara, iaitu tidur, dan kepada Engkau jugalah kami akan dikembalikan. Sentiasa sematkan dalam diri bahawa kita ini hidup sementara dan akan tiba masanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, kita sambung lagi pengajian kita dalam tafsir. Saya bila melihat balik surah Az-Zumar, rupanya kita ada tinggal dalam kurang lebih 4 ayat untuk khatam surah Az-Zumar. Betul. Masya Allah. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada ibu ayah para penonton yang setia mengaji tafsir dan tadabbur dalam program Tanyalah Ustaz setiap pagi Sabtu dan Ahad. Saya yakin tuan-puan akan bergraduasi setiap surah yang kita akan khatamkan. Amin, amin. Dan saya berharap sangat supaya ianya dapat membina satu kefahaman dan juga memberi perubahan, inspirasi melalui ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Apapun, kita sambung pengajian kita, dan seperti biasa saya akan baca dulu ayat 71, ayat 70, 71 dan 72 dengan maqam nahwan. Maqam Nahwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا
وبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat sama-sama terjemahannya Ibu Ayah melalui tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat ke-70, dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan. Ayat ke-71, dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu, dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya, telah datang, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-72, setelah itu dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka Jahannam. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada satu hukuman yang sangat berat. Amin. Membacanya saja telah menjadikan kita gemetar, menjadikan kita menggigil, tuan-tuan. Betul. Apatah lagi bila berhadapan dengan situasi tersebut. Ketiga-tiga ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat 67, 68, 69. Semalam kita telah pun membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu langit dan bumi semua dalam genggaman Dia, dalam kekuasaan Dia. Tapi orang yang mensyirikkan Allah tidak beriman, tidak percaya, malahan tidak mengangkat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meletakkan Allah di tempat yang sewajarnya. Yang keduanya, Allah beritahu akan tiba masanya bumi ini akan menerima satu tiupan sangkakala yang akan merebahkan semua yang hidup di atas permukaan bumi ini sebelum ditiupkan sangkakala berikutnya, sebelum manusia dibangkitkan di padang mahsyar bagi masing-masing menerima balasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala susuli lagi dengan memberitahu keadaan hari kiamat tersebut ialah apabila langit dan bumi ini sudah hilang cahayanya dan fizikalnya sudah berubah, maka akan menyinarlah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu kita semua sudah dibangkit, masing-masing akan mengikut nabi masing-masing dan masing-masing akan disaksikan oleh para malaikat mengenai sikap masing-masing, dan keadilan mutlak, keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan bagi memberi balasan bagi setiap apa yang telah manusia lakukan. Ayat yang ke-70 cerita sambung lagi. Wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Maka Allah beritahu pada hari tersebut bila malaikat sudah bawa kita sudah berada di satu keadaan keadilan Allah diserlahkan di padang mahsyar dengan melunaskan hak masing-masing. Wuffiyat, Allah bagi balasan masing-masing tanpa mengurangkan sedikit pun. Kita pun biasa baca dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala syarratin minta maaf saya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yara. Sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan dilihatkan balasannya. Sesiapa yang melakukan perkara keburukan, kejahatan walaupun sebesar biji sawi akan dilihat balasannya. Allah Subhanahu wa taala akan beritahu, akan memberikan balasan bagi setiap seseorang. Wa huwa a'lamu
bima yaf'alun. Masya Allah Ustaz, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita akan sambung selepas ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan tarannum surah Az-Zumar ayat 70 sehingga ayat yang ke-72. Sekiranya para penonton terdapat sebarang kemusykilan ataupun soalan yang diragukan kan kat atas kepala tu, boleh terus hubungi kami di talian 1800 88 1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita telah pun masuk kepada 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi sama-samalah kita semua perbanyakkan amalan kita. Moga-moga kita ini diangkat menjadi orang yang soleh dan ditempatkan bersama di kalangan orang-orang yang beriman di syurga nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semalam sebenarnya kita ada berhutang dengan Ustaz, ada berhutang dengan kita sebenarnya. 2 kisah. Tapi nak tahu kisah apa? Sebentar lagi Ustaz akan huraikan. Tapi kita nak terus kepada sambungan mukadimah, ya Ustaz? Yeah. Sambungan mukadimah untuk ayat 70, 71 dan 72 bagi surah Az-Zumar kita pada hari ini. InsyaAllah. Ya, terima kasih Da'i Fahmi dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Ya, saya ada hutang, saya ingat hutang saya itu. Saya akan lunaskan kejap lagi. Tapi apapun kita cuba perhalusi. Wa uffiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Mengikut Imam At-Tabari, pada hari manusia akan menerima balasan bagi setiap perbuatan, sama ada baik ataupun buruk. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia di dunia, sama ada apa yang dilakukan itu sama ada berbentuk ketaatan atau kemaksiatan. Kita ada satu perkataan di hujung ayat itu, wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Pinjamkan mata, cuba perhatikan kalimah yang di hujung, kalimah-kalimah yang di hujung, wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Mengikut Imam Al-Baghawi, beliau menukilkan kata-kata daripada Atha, salah seorang tabi'in, yang dimaksudkan dengan wa huwa a'lamu bima yaf'alun adalah aku paling mengetahui tentang perbuatan mereka, aku tidak memerlukan kepada pencatat dan saksi. Itu yang disebut oleh Imam Al-Baghawi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu wa huwa a'lamu bima yaf'alun, maksudnya Allah Maha mengetahui. Kita tahu ada malaikat akan mencatat baik buruk perbuatan manusia dan ada saksi-saksi yang melihat perbuatan baik buruk manusia. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tak perlukan kepada pencatat, tak perlu kepada report card, tak perlu kepada siapa-siapa yang memberi penyaksian. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tahu apa yang telah dilakukan oleh manusia. Kemudian, menurut Abu Sa'ud, tidak terlepas apa-apa pun perbuatan mereka daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nothing to hide from Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia kata kita sembunyikan daripada manusia apa yang kita buat. Manusia tak tahu. Kita buat dalam within four wall. Kita buat dalam suasana gelap. Kita buat dalam apa-apa dalam gua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala muttali'un ala kulli syai'. Allah melihat, Allah boleh memantau, Allah muraqib. Allah akan melihat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memantau secara dekat akan perbuatan-perbuatan manusia. Semalam saya ada beritahu mengenai satu kisah Malik bin Dinar. Betul. Apabila Kak Iyad ada beritahu kita soalan, apabila Kak Iyad kata 2 anak beliau meninggal semasa kecil lagi. Kita rasa terharu dan ramai juga yang melalui suasana yang sama. Teringat saya kisah Malik bin Dinar. Dia lebih kurang kisah itu disebut dalam kitab-kitab cerita orang taubat. Di antaranya Ibnu Qudamah pun ada beritahu dalam kitab At-Tawwabin. Ibnu Qudamah meriwayatkan
Malik bin Dinar ini adalah daripada tabi'in. Dia adalah seorang tabi'in. Apa kerja Malik bin Dinar? Kerja Malik bin Dinar ini adalah sebagai polis pasar. Kita kata dia kerja sebagai penguatkuasa di PBT lah, senang cerita. Penguatkuasa PBT yang mengawal selia harga di pasaran. Berapa harga ni akan pasar, dia pusing tengok. Pada satu hari dilihat ada seorang lelaki menzalimi seorang lelaki lain yang lemah. Lalu dia sebagai polis pasar, dia pergi tolong orang yang dizalimi dan mengantar orang yang dizalimi ini ke rumah dia. Sedangkan lelaki yang dizalimi itu beli buah-buahan bawa balik ke rumah. Bila sampai di pintu rumah, Malik bin Dinar melihat bagaimana anak-anak kecil lelaki tadi berlari ke arah ayah mereka untuk mendapatkan buah-buahan tadi. Jadi Malik bin Dinar kata seronok juga kahwin ada anak. Dia pun kahwin dapat anak. Sebelum itu Malik bin Dinar diriwayatkan seorang lelaki yang garang, bengis, kasar, pemabuk. Jadi semua ni ada. Lepas dia kahwin, dapat seorang puteri yang dinamakan Fatimah. Masih lagi dia minum. Satu hari, bila Fatimah melihat ayah dia minum, Fatimah pun tepis tangan ayah dia. Masya Allah. Tangan ayah dia ada cawan yang berisi arak, lalu ditepis. Lama kelamaan Malik bin Dinar kata, mungkin anak aku tak suka aku minum. Lalu dia berhenti minum. Dia pun berhenti minum. Fatimah sakit. Fatimah sakit dan Fatimah pun meninggal. Jadi Fatimah bila meninggal, seorang puteri yang sangat dikasihi oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tak boleh terima. Tak terima, dia jadi tertekan, dia jadi kehidupan dia tidak keruan. Sehingga dia patah balik dalam kehidupan dia, patah balik kehidupan dia yang lama. Minum balik. Dia tambah lagi minum. Dulu kalau dia minum 2 cawan, mungkin kali ini dia minum 5 cawan. Macam tu lebih kurang. Dia jadi aswa'al hal. Dia jadi keadaan lebih buruk. Minum. Satu hari dia bermimpi. Dalam mimpi dia melihat anak dia. Tapi sebelum dia melihat anak dia melihat dia berada di padang mahsyar. Ada seekor ular kejar dia dan dia lari, ada seorang lelaki tua yang sedang duduk tepi dan diminta tolong lelaki tua itu supaya dapat diselamatkan daripada ular yang sedang mengejar untuk makan dia. Lelaki itu kata, minta maaf aku tak boleh tolong. Sehinggalah Malik bin Dinar melalui situasi tersebut sampai ke hujung dinding. Dia lari sampai hujung dinding. Sampai hujung dinding, di hujung dinding didengar bunyi, ada bunyi budak-budak girang gembira, sedang bergembira lah. Suara-suara girang kanak-kanak ni yang sedang bermain, sedang suka. Dia dengar dalam tu ada suara anak perempuan dia, Fatimah. Di sebalik dinding tu. Di sebalik dinding tu. Dia kata, suara ni suara anak aku. Lalu dia panggil anak dia. Dia panggil anak dia, dalam beberapa saat dia dapat masuk ke kawasan tersebut. Dilihat anak-anak perempuan, anak-anak kecil sedang bermain. Pada masa tu, budak-budak yang sedang main, lihat lelaki tersebut kata, Fatimah, ayah engkau. Dia pun terus dekat Fatimah, peluk Fatimah, dan Fatimah pun tidur di atas riba ayah dia. Hilanglah rindu dalam mimpi. Cuma dia bertanya kepada anak dia, ayah nak tanya, tadi yang ayah kena kejar dengan ular tu itu apa? Anak dia beritahu, itulah amal jahat yang ayah sedang buat. Allahu Akbar. Semakin besar. Ular tu digambarkan semakin besar. Jadi buat kejahatan semakin membesar, semakin disuburkan kejahatan. Habis lelaki tua yang abah jumpa tepi jalan masa nak minta tolong, tak mampu tolong sampai, itulah amalan ayah yang semakin melemah. Semakin mengecil, semakin kurus. Anak dia beritahu, kenapa ayah dia boleh selamat masuk ke situ? Patutnya dia kena makan dengan ular tadi. Macam mana terselamat ke situ? Terselamat ke situ, anak dia beritahu, wahai ayah, kalaulah aku ni tak mati masa kecil, ayah tak akan dapat syafaat ini. Allahu Akbar. Jadi maksudnya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak yang meninggal masa kecil, mereka sudah ada dalam syurga. Jadi Allah akan tunaikan balasan amalan masing-masing mengikut apa yang telah manusia kerjakan. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
mata tak nampak jalan di dunia, kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 70 hingga 72. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mungkin ada di antara kita yang baru sahaja nak belajar mengenal Al-Quran. Ada di kalangan kita yang mungkin baru nak merangkak-rangkak baca, yang dah fasih dan juga dah mahir baca tu alhamdulillah. Tetapi yang pada yang baru saja nak mengenal Al-Quran, baru saja nak belajar cara untuk membaca, tuan-tuan, teruskan perjuangan tuan-tuan untuk belajar, kerana dalam hidup kita ini tidak ada istilah terlambat untuk kita belajar. Selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kehidupan, kurniakan kita nyawa pada saat ini, selagi itu kita belum terlambat lagi untuk kita belajar semua perkara. Bila dah terlambat? Bila kita dah masuk ke dalam liang lahat. Time tu menangislah macam mana pun, keluarlah air mata darah macam mana pun, memang tak akan dapat nak kembali ke atas dunia. Jadi tuan-tuan, jangan pernah putus asa, teruskan belajar. Kata lagu saya tadi, buta mata tak nampak jalan kat dunia, kerana tak nampak cahaya. Cahaya ni apa Ustaz? Cahaya inilah Al-Quran dan hadis. Terus berpegang, teruskan belajar, teruskan menggali ilmu. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang salih, insya-Allah. Baik, Ustaz, dah bersedia Ustaz ya? Ya. Baik, kita nak teruskan pengajian kita para penonton dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 70 hingga 72. Saya persilakan pada Ustaz. Terima kasih kepada Fahmi yang yang melenturkan lagi perasaan serta bagi kita santapan-santapan, zikir-zikir, munajat dengan nasyid-nasyid. Masya-Allah, terima kasih. Saya pun suka dengar tu. Alhamdulillah, semoga kita sentiasa terasuh dengan sama ada melalui Al-Quran, melalui nasihat dan juga wasiat yang dibekalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para alim ulama. Tuan-tuan, kita masuk kepada ayat yang ke-71. Kita lihat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tengok, kalau harakat pertama lagu Nahwan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu harakat pertama lagu Nahwan. Allah Subhanahu wa taala beritahu bagaimana kumpulan yang kafir akan dihalau ke neraka jahanam. Kalau ikut terjemahan disebut sebagai halau, wasiqa, maksudnya kita akan dihadang kanan, kiri, depan, belakang supaya kita tak lari ke tempat lain di padang mahsyar. Lalu kita diusir sampailah ke pintu neraka. Dia seolah-olah macam kandang Ustaz. Saya nak guna perkataan tu takut ada yang terasa, tapi begitu lebih kurang. Macam mana kita melihat segerombolan ternakan. Betul. Bila dibawa tu dihalau pergi nak masuk ke dalam satu pintu, masuk ke dalam satu ruang. Begitulah manusia, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Pergi ke neraka jahanam secara zumara, secara berpasuk-pasuk. Berpasukanlah, dibawa berpasukan-pasukan. Nama surah ni pun surah berpasuk-pasukan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Bila sampai di pintu neraka tadi, bila sampai pintu neraka, hatta idza ja'uha. Kita pernah sebut, cuba perhatikan ja'uha. Ja ini dalam Al-Quran dia ada satu uslub saja. Fa'il madhi, past tense. Only past tense in the Quran. Orang kampung saya kata, ja'a hanya past tense saja dalam Al-Quran. Tak ada fa'il mad, tak ada fa'il mudhari', tak ada fa'il amar.
Itu menggambarkan satu. Yang keduanya, jaa, Quran tak akan guna jaa melainkan situasi itu dahsyat, situasi itu susah, situasi itu adalah sangat menggerunkan. Cuba lihat, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Lalu bila sampai di pintu neraka, barulah pintu neraka dibuka. Dia ada beza. Ibu ayah kena perhatikan betul. Hatta idza ja'uha futihat. Futihat. Tak ada apa-apa pun yang memisahkan di antara ja'uha kepada futihat. Dibuka pintu neraka. Bila sampai, dibuka. Bila dibuka, waqala lahum khazanatuha. Sekarang kerja malaikat yang mengusir manusia ni sampai di pintu neraka sudah selesai. Sekarang penjaga pintu neraka, dia pula yang menyambut nak masuk. Sebelum dia panggil, sebelum disambut masuk ke dalam neraka, penjaga-penjaga pintu neraka itu pula bertanya. Waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Penjaga pintu neraka tanya, tidakkah datang kepada kamu? Tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul yang diutus? Rusulun minkum. Rasul-rasul yang diutus, yatluna alaikum. Kerja rasul-rasul ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ayah cuba perhatikan kalimah khazanatuha, yatluna alaikum. Khazanah ini, kita kata khazanah ini adalah tempat tinggal, tempat dikurung atau tempat dihukum. Jadi yang menjaga itu dipanggil khazanah. Khazanatu baitul mal. Khazanatul mal. Kita kata penjaga. Sebab dia yang menjaga khazanah. Dalam bahasa Melayu kita khazanah kan? Khazanah. Kita kata khazanah, harta, simpanan. Jadi yang ni khazanah ini tempat mereka akan disimpan mendapat balasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, rusulun minkum yatluna alaikum. Nabi-nabi, rasul-rasul, para alim ulama yang menjadi warasatul anbiya, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beri tazkirah, program Tanyalah Ustaz, ada banyak lagi program-program agama yang menyajikan pelbagai maklumat-maklumat penting untuk mengasuh jiwa, untuk kita lebih faham ajaran Islam. Seperti mana Da'i Fahmi sebut tadi, tak ada siapa pun istilah terlambat. Malam yugharghir, kita masih ada peluang. Selagi mana nyawa tak sampai dekat pangkal kerongkong, selagi itulah kita masih berpeluang untuk membetulkan kiblat hidup kita ke arah yang lebih baik. Yatlun, perkataan yatlun kita kata tilawah. Tala, yatlu. Nabi-nabi, rasul-rasul ni, mereka bukan sekadar membacakan ayat-ayat Allah, tetapi mereka juga mengajar bagaimana nak mempraktis ayat-ayat Allah. Itu yang terkandung kalimah yatlun. Sebab itu perkataan tilawah, dia tidak sekadar berhenti pada membaca sahaja. Jom kita tilawah Al-Quran, baca. Tak sampai maksud tilawah. Itu namanya qiraatul Quran. Tapi kalau tilawatul Quran, baca dan ikut, baru menepati indikator tilawah itu. Jadi kena baca dan ikut. Nabi-nabi, rasul-rasul, baca dan ikut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayati rabbikum, ayat-ayat daripada Allah, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, bukan satu yang direka oleh Nabi, bukan satu yang dibelajar oleh Nabi daripada manusia, tapi dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidup, sebagai buku manual bagi manusia membetulkan arah tuju kehidupan mereka. Bukan satu rekaan, ni daripada Allah, Allah yang turunkan untuk manusia betulkan kehidupan mereka. Ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Setelah dibacakan ayat-ayat Allah, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh, mana batasan, semua diberitahu penjelasan sejelas-jelasnya. Dan Nabi-Nabi beritahu, Rasul-Rasul beritahu, para alim ulama beritahu. Diperingatkan, kalau kalian gagal ikut ajaran Al-Quran ini, ingat, akan kamu dibawa ke pintu neraka tadi. Liqa'a yaumikum hadha. Jadi malaikat tanya, tak datangkah kepada kamu situasi ni tak dicerita ke sebelum ni? Kalau kamu tak ikut, kamu kena berhadapan dengan keadaan yang tak pernah dicerita ke? Tak pernah dibacakan ke?
Apa yang mereka akan cakap? Qalu bala. Tak ada daulat dalil dah pada hari tersebut, Daim Fahmi, para ibu dan juga ayah. Pada hari tersebut tak ada daulat dalil. Tak ada lagi kata macam tak ada, ada ke? Saya kena cek dulu, macam tak perasan lah saya. Tak ada. Dia akan jawab satu nafas. Kalau orang kampung saya kata, dia akan jawab satu nafas. Qalu bala. Qalu bala. Ya, ada. Ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. No more. Dia kata qalu bala, itu saja. Kemudian walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Maka benarlah mereka menjawab telah datang, tetapi ditetapkan ke atas mereka azab yang sangat keras ke atas orang-orang kafir kerana ditetap ingkar. Walaupun diberitahu yang ini halal, yang ini haram, masih lagi langgar. Masih langgar, so you sudah tidak percaya kepada ketetapan Tuhan. Kafir dalam arti kata mengingkari perintah yang jelas dibawa dalam Al-Quran dan disepakati oleh para ulama. Betul tu Ustaz. Bagaimana nota kaki kita ni Ustaz dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ni 1546. Yakni mereka mengaku bahawa mereka ditimpa azab neraka adalah disebabkan kekufuran mereka, mendustakan rasul-rasul dan ayat-ayat Allah yang disampaikannya serta mendustakan hari akhirat. Ustaz, saya ni kadang-kadang saya jumpa Ustaz, ada orang di sekeliling kita, ada satu kisah yang orang ni jumpa dengan saya, tapi sebelum saya nak ceritakan Ustaz, kita nak berehat seketika pula. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, sebelum kita berehat tadi Ustaz, saya nak ceritakan Ustaz berkenaan dengan ayat 71 ni, dikena dengan ada seorang hamba Allah ni yang datang kepada saya Ustaz. Dia kan ayat 71 ni, apabila malaikat tanya, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kamu kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya, telah datang, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Jadi ayat kisah seorang hamba Allah jumpa dengan saya ni, orangnya agak berusia Ustaz. Orangnya agak berusia hamba Allah ni. Jadi dia kata, Fahmi, saya ni dah banyak lakukan dosa. Saya rasa saya ni ahli neraka lah. Saya rasa ahli neraka ni saya ni. Sebab saya banyak, dia cerita dengan saya dosa-dosa yang dia pernah buat. Dia cerita itu, cerita ini. Saya rasa saya nak belajar ni, saya dah terlambat dah. Dia kata, saya nak buat amal kebaikan ni, saya rasa saya dah terlambat. Sebab saya habiskan masa muda saya dengan keburukan. Dan dia cakap tu Ustaz, cara dia cakap seolah-olah macam dia terima hakikat yang dia adalah ahli neraka. Sedangkan para penonton, kita ni kalau nak masuk neraka, dicelup kita tak sampai satu saat pun kita tak sanggup. Ini kan pula kita nak duduk neraka selama-lamanya. Jadi oleh itu ayat ini menjadi satu tamparan kepada. Apa nasihat Fahmi pada dia? Saya nasihatkan dia macam ni. Tuan Haji, macam saya kata sebelum ni. Dia kata, Tuan Haji, sebenarnya kita tak ada istilah terlambat. Once sekali kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka Allah akan hapuskan dosa kita sebagaimana kain putih. Sebagaimana bayi yang baru lahir. Tak ada istilah kita dah buat dosa 90 tahun, kita ada contoh, ada masa 1 tahun lagi untuk kita hidup. Kemudian kita meninggal, kita buat amal kebaikan 1 tahun, Allah tak terima. Tak ada istilah macam tu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita betul-betul taubat, kita betul-betul insaf dengan apa yang kita telah lakukan, kejahatan yang telah kita lakukan, maka insya-Allah dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebesar mana pun
tetapi Maha Pengasih, Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terima juga taubat kita sekiranya kita benar-benar ikhlas dalam taubat kita dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk menjadi orang yang lebih soleh. Jadi saya rasa ayat ini menjadi satu tamparan buat orang-orang yang beranggapan sebegini, Ustaz, yang beranggapan dia sudah putus asa. Dia dah putus asa, aku ni memang ahli neraka. Kena ingat tuan-tuan, sejahat mana pun kita, sebesar mana pun dosa kita, rajin-rajinkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan jangan risau. Kena ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya-Allah tuan-tuan kita dikurniakan dan juga tergolong dalam golongan orang yang soleh. Jadi saya tak nak pun saya pula jadi penceramah ini. Dia bukan saya beri peluang macam mana Dai Fahmi boleh menyelesaikan satu masalah. Masya-Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang hantar kepada kita seseorang untuk kita lihat apa skill yang kita ada. Betul. Kadang kita tak ada ilmu banyak pun, tapi kita berjaya memujuk dia bawa kepada ke jalan yang betul. Betul. You bukan seorang yang berkelulusan tinggi, you bukan, tapi you ada kalimah-kalimah yang boleh memujuk dia dan juga membetulkan dia. Cukuplah tu, Fahmi. Masya-Allah. Kan buat kerja-kerja baligh anni walau ayah. Mudah-mudahan dengan nasihat Fahmi orang tu nak terima dan juga berubah dan Amin, tidak give up. Amin. Kan? Jangan give up. Jangan putus Hidup ni asa. tak boleh putus asa. Ya, dalam ayat sebelum ni kita kata la tayasu min rauhillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustaz, kita sambung Ustaz dengan tafsir kita pada pagi ini, insya-Allah. Saya persilakan Ustaz. Terima kasih kepada Dai Fahmi, kepada ibu ayah yang setia bersama kami. Kita teruskan lagi tafsir bagi ayat 71 yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu rusulun minkum. Itu pun satu perkataan yang ibu ayah kena perhatikan juga. Rusulun minkum, maksudnya rasul-rasul diutus itu dari kalangan kamu. Maksudnya dari kalangan bashar, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Rasul-rasul itu sendiri yang hidup dengan kita, yang membesar dengan kita. Kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Mekah dan Madinah, bagaimana orang Arab Quraisy melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dakwah Nabi Muhammad sampai kepada kita. Jadi ibu ayah dan juga para penonton, maksudnya ayat ini sekaligus memberitahu hukuman yang diterima oleh mereka yang engkar kepada ajakan dan seruan yang dibuat oleh Rasul dan Nabi. Itulah yang disebut oleh Imam At-Tabari. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang berat timbangan amalannya dengan maksiat akan dilorongkan ke neraka Jahannam secara berkumpulan, iaitu beramai-ramai. Menurut Al-Baghawi pula, mereka akan dihalau ke neraka dengan sangat kasar. Yang kedua, menurut Imam Tabari lagi, apabila mereka tiba di pintu neraka, akan dibuka pintu-pintu neraka yang 7. Pintu neraka ada 7 pintu neraka akan dibuka. Kemudian mereka akan ditanya, tidakkah telah datang kepada kamu rasul-rasul yang telah membacakan ayat-ayat Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu melalui kepada para rasul. Ibnu Atiyah dalam mentafsirkan rusulun minkum, beliau menyatakan rasul dari jenis kamu dan sepatutnya tidak sukar untuk kamu mengikut ataupun memahami serta mengikut ajaran dibawa oleh Rasul tersebut, kerana kamu boleh faham bahasa dia dan kamu boleh ikut. Namun kaum tersebut tetap menolak ajaran Rasul mereka dengan pelbagai alasanlah. Muhammad ini adalah orang biasa dari kalangan kami. Muhammad ini seorang pengembala kambing. Alah, nak ikut Farid Rawi dia bukannya bangsawan pun, dia adalah orang biasa-biasa saja. Kan dia dulu menuri getah, dia orang kampung. Jadi ya, orang kan melihat latar belakang kita ni yang dilihat sebagai sesuatu yang lemah. Padahal jangan lihat pada latar belakang. Abu Bakar As-Siddiq ada pernah berkata, jangan melihat siapa yang bercakap, lihat apa yang dia cakap. Mungkin Farid Rawi ini hanya tubuh saja, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Mungkin Fahmi pun begitu juga, lihat apa yang disampaikan oleh Fahmi. Kalau semua orang nak kata saya kena jadi betul-betul perfect baru orang nak ikut, mungkin sampai bila-bila pun tak. Tapi Nabi Rasul mereka perfect, mereka maksum. Sebab itu mereka menjadi contoh suri kepada kita. Ya. Baik. Itu.
Baik, penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus kepada soalan ni Ustaz. Ya, kita ambil soalan. Kita ambil soalan je. Soalan daripada Facebook insya-Allah. Daripada Mas Ripah Nur Jama'in. Untuk ayat yang ke-70. Diberi dengan sempurna itu adakah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan yang setimpal dengan amalan? Pada hari itu adakah tidak ada makhluk yang akan mempersoalkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka kerana ganjaran Allah yang adil lagi sempurna pada semua makhluknya? Apakah maksud dan dia lebih mengetahui apa yang mereka lakukan? Mohon pencerahannya daripada Ustaz. Terima kasih kepada saudari Mas Ripah Nur Jama'in di atas soalan sulung sebentar tadi. Baik Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Mas Ripah Nur Jama'in. Mas Ripah. Pertama sekali, tak ada pertikaian ke Ustaz? Kan, tak ada pertikaian. Takkan ada siapa pun yang mempertikaikan. Malahan apa yang Tuhan bagi itu lebih daripada apa yang kita buat. Contoh, saya ambil contoh. Kita banyak berdoa kan. Kita berdoa macam-macam, kita doa. Menangis-nangis kita berdoa. Ada di antaranya Tuhan kabulkan, ada di antaranya yang Allah tak kabulkan. Yang tidak dikabulkan semua disimpan dekat akhirat. Masya-Allah. Kita akan ambil di situ. Banyak amal-amal soleh yang kita buat, kita tak tahu mana satu yang Allah terima. Semua itu Allah simpan dekat akhirat. Jadi kalau kita lihat balik apa yang Allah kumpulkan untuk kita dalam bentuk balasan dekat akhirat, melalui apa yang manusia lakukan, pastinya kita akan lebih gembira. Itu baru sedikit Tuhan kumpulkan. Bayangkan kalau Tuhan kumpulkan lebih banyak. Sebab itu dalam surah At-Taghabun, bila saya baca surah At-Taghabun, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang yang beriman akan menyesal, orang yang tidak beriman pun akan menyesal. Orang tanya, Ustaz, orang yang beriman menyesal, kenapa dia menyesal Ustaz? Sebab masih hidup di dunia, bila lihat kasih sayang dan juga balasan yang diterima dekat akhirat, dia akan mula merasakan alangkah baiknya kalau aku boleh buat lebih banyak daripada ini. Manakala yang dapat neraka, dia akan menyesal kerana dia langsung tidak mengambil peluang. Jadi tidak ada pertikaian. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil. Tidak ada seorang pun yang akan mendapat balasan yang tidak hak dia. Masing-masing akan dapat hak masing-masing dan tidak akan ada siapa-siapa pun persoalkan. Tak ada lagi dah appeal court, tak ada lagi dah kita nak bawa kepada mahkamah rayuan. Mahkamah Allah, keputusan Allah adalah muktamad. Kalau tak percaya, buku akan dibawa. Betul. Catatan akan dibawa. Malaikat akan menjadi saksi. Kan kita baca sebelum ni, wasyuhada, dia sebut dalam ayat yang ke-69. Wasyuhada, malaikat akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada siapa pun yang dapat menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan. Jadi wahuwa a'lamu bil muhtadin, Allah Maha mengetahui kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kharijun an ihatati zaman. Begitu yang disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu Allah terkeluar daripada hitungan masa manusia. Jadi Allah Maha mengetahui kerana ilmu itu milik dia, masa itu milik dia. Segala yang berlaku atas dunia ini, sama ada yang dapat dilihat oleh manusia, tak dapat dilihat oleh manusia, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu berapakah bilangan pasir yang ada tepi pantai. Allah tahu banyak mana daun yang ada di pepohon. Kan itu pun sudah kata, Masya Allah, lebih luas daripada itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz dan Datuk Farid. Ya. Saya dari Siti Zuraidah Mu'ali dari Al-Ustaz. Ya, apa khabar Puan Siti? Ya, sihat Ustaz. Saya nak tanya, seronok sangat terima boleh cakap dengan Datuk ni. Alhamdulillah. Saya nak lagi semalam lagi anak-anak kita dah bagi didikan agama dan dunia ni, tapi bila mereka dewasa ada rumah tangga, mereka lupa keadaan pengorbanan kita. Macam mana Ustaz nak? Selalu kita berdoa yang elok-elok bagi mereka, tapi balasan tak sempurna. Yang mana kita berdoa, Ustaz, berikanlah jawapan macam mana. Baik Puan Zubaidah, itu saja ke? Ya. Adakah kita harus berdoa benda-benda yang doa ibu ni boleh makbul lagi segala-galanya? Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada
Puan Siti Zubaidah daripada Al-Star kerana sudi memberikan soalan kepada kita. Saya kira soalan ini saya dengar pun sedih, Ustaz. Ya. Jadi saya serahkan pada Ustaz lah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah atas soalan, pertanyaan tadi, pandangan dan juga nasihat. Ya, ibu ayah sentiasa berkorban, ibu ayah sentiasa buat yang terbaik untuk anak-anak. Tapi bila masing-masing sudah membesar, masing-masing ada pilihan hidup, masing-masing ada hujah, masing-masing ada alasan, masing-masing akan cari jalan, pelbagai jalan untuk kehidupan masing-masing. Tapi ibu ayah ni kena tabah, kena sabar. Sebab inilah dalam hidup pelbagai ujian, di antaranya ujian ialah anak-anak. Kita kena bersedia. Daripada sekarang kita kena bersedia supaya kita tidak mengharapkan benda yang lebih besar daripada anak-anak ni. Saya pun bila melihat, bila membaca kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, bila Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi mengajak anak kepada bahtera yang telah disediakan suruh beriman, anak dia tetap ingkar, tidak mahu. Itu anak Nabi. Dan banyak lagi kisah-kisah seumpama itu yang seharusnya menjadi pedoman atau sebagai suntikan semangat. Kalau anak kita tidak memenuhi hasrat ibu ayah, barangkali ada perkara-perkara yang mereka masih lagi belum sedar. Mereka belum sedar. Berbuat baik kepada ibu bapa ini adalah tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon supaya Puan Zubaidah tidak berputus asa, terus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati anak-anak, kembali ke pangkuan ibu dan ayah, kembali mentaati, kembali curahkan kasih sayang kepada ibu dan ayah. Ya, itulah yang bekalan yang ada, dan saya juga doakan supaya Siti Zubaidah terubat dengan jawapan ini, dan juga teruskanlah berdoa dan jangan mengharap pada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik penyelesai bagi segala kekusutan ataupun permasalahan manusia. Ya. Betul tu Ustaz. Kita doakan sama-sama, kita doakan Puan Siti Zubaidah supaya tidak berputus asa ya Puan ya. Kita teruskan berdoa. Selagi mana kita bersangka baiklah. Betul. Kita bersangka baik. Maksudnya Puan Siti Zubaidah bersangka baik. Mungkin anak tu sibuk, tak sempat balik. Betul. Mungkin anak tu ada kerja, mungkin bersangka baik. Betul. Akan tiba masanya anak tu akan balik juga nanti. Betul, insya-Allah. Teruskan berdoa kerana itu adalah senjata kita sebagai seorang mukmin dan juga muslim. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan daya yang dihormati, merujuk ayat yang ke-70. Setelah ditimbang dengan seadil-adilnya, barulah diberikan balasan terhadap amal masing-masing dengan sempurna, sama ada amalan yang dilakukan dahulu baik atau sebaliknya bagi yang beriman dan beramal soleh. Bergembiralah tetap bagi orang yang sombong. Macam mana ni? Baik atau sebaliknya bagi yang beriman dan beramal soleh, bergembiralah tetap bagi orang yang sombong dan takabur. Adakah mereka akan rasa menyesal pada ketika itu? Apakah semua keputusan Allah yang maha bijaksana ketika itu disaksikan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Mohon huraian Ustaz, terima kasih. Tapi Ustaz, sebelum Ustaz nak menjawab soalan ni Ustaz, kita nak berehat dulu, kita nak beristighfar dulu. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 70 sehingga ayat yang ke-72. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun keraguan, boleh terus hubungi kami di talian 18
881677 ataupun boleh tulis soalan anda di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Tapi saya nak minta saya nak nasihatkan sedikit pada para penonton. Kalau boleh tulis soalan tu seberapa ringkas yang boleh. Seberapa ringkas yang boleh agar kami ni mudah untuk faham, lebih faham dan juga lebih straight to the point lah orang kata. Supaya kami mudah faham dan ustaz pun lebih mudah untuk mencernakan soalan tu dan lebih mudah untuk menghuraikan insya-Allah. Jadi ustaz, sebelum kita rehat tadi kita ada soalan daripada Facebook daripada Laila Dila Rosa. Soalannya merujuk kepada ayat yang ke-70. Apakah semua keputusan Allah yang Maha Bijaksana ketika itu disaksikan oleh semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Saya persilakan Ustaz. Terima kasih kepada soalan Laila Dila Rosa. Pertama sekali, orang yang buat baik dia akan gembira dapat wabasyiril mukhbitin, wabasyiril sabirin, wabasyiril mu'minin. Maksudnya kegembiraan bagi mereka yang beriman, kegembiraan bagi mereka yang telah beramal soleh, pastinya balasan untuk mereka syurga. Bila dibawa pada syurga, happy lah. Dia punya happy ending. Keduanya, ada kumpulan akan menyesal kerana dia dapat balasan ke neraka ataupun balasan-balasan yang menduka citakan seperti mana yang dia tidak harapkan di atas permukaan bumi. Adakah keputusan itu disaksikan oleh yang lain? Turut akan disaksikan. Cuma betul orang lain saksikan tetapi orang tak peduli dah dengan kita. Betul. Masing-masing akan menantikan balasan pada hari tersebut. Macam kita pergi baca result SPM atau apa-apa result keputusan result kita dipaparkan. Kita tak peduli dah apa orang, kita akan tanya, tengok mana nombor kita, mana matrik kita, mana nama kita, itu kita tengok dulu. So nak tahu itu dulu. Dekat akhirat begitulah keadaan manusia, masing-masing akan menunggu balasan untuk diri sendiri. Dia tak peduli, dia tak kisah apa yang berlaku pada orang, tapi akan dihukum, akan dilihat. Penyaksian itu adalah secara beramai-ramai di padang mahsyar. Ya. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kita sedia maklumlah kita ni bukanlah manusia yang maksum Datuk ya. Selalu melakukan khilafan. Sedangkan anak-anak kita pun dia bukan dia tak mau dengar, kadang-kadang dia jenis dia biar dulu. Ini yang jadi masalahnya Datuk. Sedangkan ayat 71 tu mengatakan malaikat penjaga neraka dah tanya dah, takkan tak ada orang yang beri pengajaran sebelum ni daripada jenis kamu sendiri. Bagaimana Datuk jelaskan tadi ayat ke-71 tu. Masalahnya Datuk, persoalannya anak kita pun kadang-kadang dia tak mau dengar cakap kita ni payah betul lagi pun nak, macam mana dia nak dengar ayat suci macam ni, ayat Quran mengajar macam ni. Sedangkan dulu orang tua-tua dulu kata Datuk ada yang jenis manusianya dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Dia tak ambil pun. Tapi sekarang ni Datuk, bukannya masuk telinga kanan, tak masuk langsung Datuk. Dia mantul balik semula keluar. Itu yang jadi masalahnya. Soalan saya, apakah pelan tindakan yang harus kita lakukan untuk kita dan keluarga kita? Bukan kita nak masuk seorang dalam syurga Datuk, anak-anak keluarga nak kena masuk juga. Jadi bagaimana pelan tindakan kita sebagai ibu ayah yang menghadapi anak-anak yang tak berapa nak boleh terima ni Datuk, yang degil ni sikit ni. Dan apakah yang harus kita lakukan, pelan tindakan sebagai ibu bapa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada pintu neraka yang apa yang disebut Datuk tadi. Itu soalan saya Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Jadi saya serahkan kepada Ustaz berkenaan dengan pelan tindakan ibu bapa pada anak Ustaz. Ya, pelan tindakan ibu bapa pada anak-anak ni saya rasa ada banyak buku-buku yang kita boleh baca. Di antaranya buku yang dikarang oleh Nasih Ulwan berkaitan dengan Tarbiyatul Aulad. Buku itu pun telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Dalam tu ada beberapa pelan tindakan yang disajikan. Tapi sebagai satu peringatan untuk saya sebagai ayah dan juga pada ayah-ayah ada di luar sana, Nabi SAW dah beritahu sesungguhnya
kelak kamu akan berhadapan dengan musuh, bukan musuh yang kamu akan berjumpa di medan-medan pertempuran, tetapi musuh itu ada daripada darah daging kamu sendiri apabila mereka bangkit membantah dan juga melawan kamu sendiri. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan selamatkan ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Bila kata macam mana nak diselamatkan, selamatkanlah mereka dengan tarbiyah. Selamatkan mereka dengan nama yang baik, dengan panggilan yang baik, dengan asuhan yang baik. Umur seawal 7-8 tahun dah diajar solat, 10 tahun kenalkan masjid, majlis ilmu, wujudkan suasana pengajian, cerita kepada mereka mengenai hal ehwal halal dan haram, mengenai agama. Jadi pentarbiahan itu mesti berjalan secara berperingkat. Dia tidaklah tiba-tiba anak kita dah 30-40 tahun baru kita nak betulkan. Dia agak terlambat. Sebab melentur buluh biar daripada rebung. Sebab itu dia masuk telinga kanan, dia tak keluar telinga kiri, dia pergi mana kita pun tak tahu. Jadi oleh demikian saya fikir ini di antara pelan strategi yang perlu kita buat. Dalam surah An-Nisa ayat ke-9 Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang bermaksud, maka hendaklah mereka takut sekiranya mereka meninggalkan satu generasi yang lemah sifatnya. Lemah, tak kenal Nabi, tak kenal Al-Quran, tak pandai mengaji, tak kenal sahabat, tak kenal para alim ulama'. Maka hendaklah kita rasa takut dan khawatir kalau jenazah sebegini yang kita tinggalkan. Itu di antara beberapa pelan strategi. Saya rasa ibu ayah perlu menerima ini sebagai satu cabaran dan kena ada satu langkah yang lebih progresif, lebih agresif, berstrategi untuk mentarbiah dan juga mengasuh anak kita. Kita tidak mahu bangunan-bangunan di Malaysia ini mencakar langit. Kita ada first class facility, tetapi kelak kita generasi yang akan mengisi, mentadbir, mengurus adalah jiwa-jiwa yang tidak terasuh. Kita asuh daripada sekarang. Masya Allah, terbaik penjelasan dan jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk kepada ayat 71, Ustaz, mereka yang diseret ke Jahannam secara gerombolan, adakah gerombolan itu mengikut kategori dosa-dosa yang mereka lakukan? Semua umat atau mengikut zaman umat dari setiap Nabi yang diutuskan? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak di atas soalan tersebut. Jadi saya serahkan pada Ustaz. Kembali balik, dia setiap Nabi akan bawa kumpulan masing-masing. Setiap Nabi akan bawa kumpulan masing-masing kepada masyar untuk mendapat balasan. Sebab itu dalam ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin. Apabila kitab diberikan dan didatangkan nabi-nabi sebagai penyaksi-penyaksi. Dan ada dalam hadis-hadis yang sahih bahawa nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus masing-masing akan bawa kumpulan umat masing-masing untuk mendapat balasan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan berada di rombongan yang pertama untuk mendapat balasan tersebut. Mudah-mudahan balasan yang kita terima kelak adalah balasan yang menggembirakan dan sekaligus menjadikan kita dari kalangan ahli syurga. Amin, amin, insya-Allah. Jadi terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Fahmi dan Ustaz. Yes, okey, saya pagi ini saya tak ada soalan, cuma saya nak motivasi diri saya lah. Saya nak baca satu ayat. Mohon Ustaz tolong membetulkan ya, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ
kalimatul azabi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail Mak Isa kerana sudi membacakan bacaan ayat suci Al-Quran kita pada pagi ini. Saya rasa dah memang taraf qari ni. Saya rasa Ismail ni memang dah qari ni. Jadi Ustaz mungkin boleh komen tentang bacaannya Ustaz. Ya, terima kasih kepada Haji Ismail atas bacaan sebentar tadi. Tidak banyak kesilapan dilakukan, cuma beri perhatian kepada Hamzah tadi tu, Hamzah mati tu. Alam ya'tikum, dia tak boleh ya'tikum. Nipis saja bunyi ya'tikum. Kemudian yatluna alaikum, yatluna, ta itu mati, dia masuk dalam huruf hamas. Jadi yatluna alaikum, dia jangan jadi qalqalah. Yatluna alaikum, tak mau yatluna, yatluna alaikum. Lain bacaannya, masya-Allah, alhamdulillah baik, dan boleh teruskan usaha untuk mempertingkatkan lagi bacaan, cari guru-guru dan banyakkan mendengar bacaan suci Al-Quran Karim. Semoga sama-sama kita dapat syafaat Al-Quran. Amin amin, insya-Allah. Terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak menjawab soalan seterusnya dari Nur Dahlia Biru, ayat 72. Ada orang yang sombong sesama manusia tetapi rajin lakukan ibadah, dan ada pula yang sombong dengan Allah bila azan dikumandangkan tetapi rajin buat kebajikan tolong orang yang susah. Sombong yang bagaimanakah termasuk dalam ahli neraka jahanam? Adakah Allah menyediakan neraka jahanam itu lebih daripada satu, dan ada berapakah pintu-pintu jahanam kesemuanya? Terima kasih kepada saudari Nur Dahlia Biru atas soalan tersebut. Namun sebelum Ustaz menjawab soalan ini, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 70 sehingga ayat yang ke-72. Jadi sebentar tadi Ustaz kita dah menerima pelbagai soalan, dan juga ada soalan berkenaan dengan ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang bergelar ibu dan bapa, jangan pernah putus asa berdoa untuk anak-anak. Walau nakal macam mana anak kita pun, walau nakal macam mana pun, walau jahat macam mana anak kita pun, kita kena bersabar. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ini adalah senjata orang yang mukmin. Mungkin kita dah nasihat banyak-banyak sebelum ini, tapi mungkin ada yang tak dengar. Namun kena ingat dalam lagu saya tadi, iman tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita doa dan doa dan doa setelah kita dah berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, sebentar tadi kita ada soalan daripada Nur Dahlia Biru berkenaan dengan ayat 72. Ada orang yang sombong sesama manusia tetapi rajin lakukan ibadah. Sombong yang bagaimana termasuk dalam ahli neraka jahanam tu Ustaz? Dan adakah Allah menyediakan neraka jahanam itu lebih daripada satu, dan ada berapakah pintu-pintu jahanam kesemuanya? Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan tersebut. Saya serah kepada Ustaz. Ya, manusia tidak boleh sombong sesama manusia. Sebab kita semua daripada tanah. Semalam pun kita dah sebut, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendahkan diri kerana Allah, Allah akan angkat dia. Tapi manusia begitulah sifat dia,
dia mewarisi sesuatu yang tidak baik daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada hasutan syaitan, dan dia merasakan bila dia sudah ada pangkat, dia ada jawatan, dia ada kedudukan, dia mula rasa dia tu besar. Dia rasa dia itu di antara sombong. Tapi ada juga orang yang dia tak ada apa-apa tapi memang dia ada sifat sombong. Tak ada tak apa-apa. boleh tegur kan, Allah. tak boleh berselisih, tak boleh tunggu kejap. Dia sentiasa ada sifat tadi, sifat sombong. Dia hendaklah dihakis dan dibersihkan diri itu daripada sifat tersebut. Adapun sombong kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia rasa dia cukup dengan apa yang dia ada, dia tak perlu Allah, dia tak perlu kepada satu ajaran yang mengikat dia agar dia hidup lebih berwaspada dan juga berdisiplin atas satu agama. Dia rasa tak perlu yang itu. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-72. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Orang yang membesar diri ini seperti mana disebut dalam dalam kitab-kitab tafsir, bila disebut mereka dihalau dengan begitu kasar kerana kesombongan mereka, mereka dihalau dengan begitu kasar kerana mereka sudah ada tempat duduk dalam neraka. Jadi masa dunia kau sombong sangat kan, kau rasa kau besar sangat, sekarang dekat akhirat Allah tidak sombong, tetapi Allah membalas ke atas kesombongan manusia. Kalau lihat neraka ni ada berapa pintu Ustaz? Semua ada 7 pintu seperti mana saya sebut dalam beberapa riwayat yang Nabi SAW sebut ada 7 peringkat, dan juga pintu neraka juga ada 7. Kita tak mau 1 pintu pun. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Apa khabar Puan Siti? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Jadi apa soalannya Puan Siti? Inilah, Assalamualaikum Ustaz Dr. Farid Rawi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang hitam manis padang tak jemu. Jamarah ya. Dan Dai Fahmi. Ya, saya. Saya ingin bertanya, ingin tahu. Saya mewakili anak-anak yang kematian ibu bapa. Bukan anak kecil lah, anak-anak dah dewasa, anak yang dah tua-tua dah. Dia, ibu bapa dia dulu banyak melakukan dosa-dosa besar, tapi tak sempat bertaubat, dan tak sempat menunaikan fardu haji, tapi dia dah pun meninggal, belum sempat bertaubat. Jadi sebagai anak-anak yang taat pada Allah, yang anak-anak yang soleh ni, anak-anaknya pula hebat-hebat, jadi guru agama, ya ada yang jadi ustaz. Jadi dia yang mintakan ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah supaya Allah ampuni dosa ibu bapa tu yang dah meninggal, yang tak sempat bertaubat. Adakah gugur dosa-dosa ibu ayah tu ya Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani Mursyid atas soalan yang saya kira sangat baik. Baik Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Siti Rohani atas soalan tadi. Ibu bapa tak sempat, banyak buat salah, banyak buat silap, banyak buat dosa. Jadi anak-anak bila beristighfar ataupun mohon keampunan, adakah gugur dosa ibu bapa dia? Yang berhak menggugurkan dosa seorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh nak menilai gugur atau tidak, sebab benda termasuk dalam catatan tu dalam perkara-perkara ghaib. Cuma apa yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah satu yang digalakkan dalam Islam. Bila anak-anak itu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Itu juga akan memberi syafaat kepada ibu bapa mereka. Adakah dosa-dosa mereka gugur? Itu adalah sesuatu yang sukar untuk kita nilai atau kita jawab. Tapi anak-anak teruskan berdoa, dan Hajah sendiri pun, puan sendiri pun boleh berdoa kepada kenalan sahabat walaupun mereka dulu banyak buat salah. Kita doakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantar orang lain pula untuk doakan kita bila kita sudah
tidak ada di atas permukaan bumi ini. Baik Ustaz, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memberikan 3 pengajaran ayat kita pada hari ini dan berserta dengan doa ringkas bagi memberkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Ya, terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami sehingga penghujung rancangan ini. Apapun apa yang telah kita mengaji menjadi panduan dan juga menjadi tunjang untuk kita terus memperbaiki kualiti hidup kita dan juga menjaga hubungan baik kita dengan Allah. 3 pengajaran yang boleh kita ambil. Pertama sekali, ingat setiap sesuatu yang kita lakukan Allah akan datangkan dalam bentuk balasan, sama ada benda baik ataupun benda buruk. Yang kedua, kita kena ingat kita akan dibawa secara bergerombolan di padang mahsyar. Tak ada pada masa itu exclusiveness ataupun layanan istimewa di padang mahsyar. Tak ada, semua kita akan ada di padang mahsyar yang sama untuk menerima nasib masing-masing. Yang ketiga, sebelum datang saat dan ketika nyawa kita dicabut, kita masih berpeluang untuk kita berubah. Yang keempat, bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah peringatan-peringatan diberikan. Peringatan itu untuk masa hidup di dunia, bukan peringatan itu untuk diulang kaji di akhirat kelak. Yang kelima, ingat, mudah-mudahan janganlah hendaknya kita sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana yang sombong itu tempatnya dalam neraka. Eloklah kita bersama manusia hidup berkasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan minal bashari arsyadana litarkil ma'asi. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, restuilah kami, rahmati kami, murahkan rezeki kami, angkatlah segala sengsara yang kami hadapi di atas dunia ini. Sekiranya ada di kalangan kami pada pagi ini, ya Allah, yang sakit, Kau sembuhkanlah mereka. Kalau mereka dibelenggu hutang, Kau keluarkanlah mereka daripada hutang. Permudahkanlah untuk mereka langsaikan hutang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdoa, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami. Berilah kami kekuatan untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan juga berpegang kepada panduan ditinggalkan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barakasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas pencerahan dan juga huraian berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi setia bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung rancangan. Namun jangan lupa temu janji kita pada hari esok dengan topik ibadah, kemuliaan ibadah korban yang akan dikendalikan oleh Da'i Aiman berserta dengan panelnya iaitu Ustaz Halim Din pada hari Isnin 6.30 pagi ya. Temu janji kita 4 Julai 2022. Jadi insya-Allah kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah sekian saja daripada saya Da'i Fahmi, sambung amanat Nabi, perbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.